Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala puasa kita, solat kita, segala doa-doa kita dan semua amal ibadat kita yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala gandakan ganjarannya dan semoga menjadi bekalan kita yang berkekalan insya-Allah sehinggalah ke hari akhirat nanti. Dan dengan demikian insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala membenarkan kita untuk memasuki syurganya bersama-sama dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pada kuliah yang lepas saya membahaskan dan mengkupaskan dari sudut mukjizat pandangan ilmu sains terhadap ayat 36 surah yang ke-36, iaitu surah Yasin, yang mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya dalam dia itu berpasangan. Maka pembahasan sedemikian Allah Subhanahu wa taala atau kenyataan ini Allah Subhanahu wa taala ikuti dengan ayat-ayat seterusnya yang terus Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menceritakan kepada kita keagungannya melalui ciptaan-ciptaannya, dan betapa ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala terangkan selepas ayat yang 36 surah Yasin itu, ayat selepasnya, ayat-ayat yang mengandungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ayat-ayat ini sebenarnya subhanallah bertepatan dengan apa yang manusia jumpai zaman sekarang ini daripada kajian-kajian mereka melalui ilmu sains. Maka marilah kita lihat apakah pembahasan ayat-ayat yang berlaku atau yang datang selepas ayat 36 surah Yasin. Ayat seterusnya pada ayat yang ke-37 surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lail naslakhu minhun nahar fa idzahum mudlimun. Wa ayatul lahumul lail, dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, iaitu kepada manusia secara umumnya, sama ada mereka tu beriman atau tidak beriman. Apakah tanda antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Al-lail, kata Allah, malam. Apakah tanda kebesaran Allah pada malam ini? Malam satu benda yang biasa. Kita berehat pada waktu malam, malam itu gelap. Malam itu adalah penggantian kepada siang, kemudian malam itu pergi, datangnya siang, dan siang dan malam itu berputar sedemikian. Apa kebesaran Allah, apa keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini? Mengapa Allah Subhanahu wa taala sebut malam itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Di sini kita kena kupas ayat kita sebut dan apa yang Allah SWT sebut selepas itu. Kenapa malam itu merupakan satu tanda kebesaran Allah SWT? Kalau disebut malam sahaja dan tanda kebesaran Allah itu adalah malam, full stop, kita mungkin teragak-agak apakah yang dimaksudkan tentang kebesaran Allah pada waktu malam. Benda biasa. Seperti mana orang kata tanda kebesaran Allah SWT itu adalah siang. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah udara. Apa dia? Apa yang ada pada udara? Apa yang ada pada siang? Apa yang ada pada malam tersebut yang menjadikan bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus menunjukkan bahawasanya Al-Quran yang menerangkan tentang mukjizat malam tersebut itu merupakan Al-Quran yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diciptakan oleh mana-mana manusia, kerana ayat itu mengandungi fakta yang tidak diketahui oleh manusia pada zaman Rasulullah SAW hidup. Barulah maknanya selepas beratus tahun, mungkin 1000 tahun selepas wafatnya Rasulullah SAW, barulah manusia dapat lihat kebenaran yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Jadi kita lihat pada ayat 37 ini, Allah SWT menerangkan antara tanda kebesaran Allah. Seterusnya, selepas ayat 36 menerangkan kebesaran Allah, itu Allah ciptakan segala-galanya berpasangan. Maka ayat seterusnya ini Allah terangkan tanda kebesaran Allah ini adalah malam. Apakah tanda kebesaran Allah pada malam itu?
naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun wa ayatul lahumul lail wa ayatul lahumul lail, dan tanda kebesaran Allah kepada mereka itu adalah malam. Naslakhu minhun nahar, kami kopi, kami peel off. Naslakhu maknanya kami peel off daripada malam tersebut siang. Fa idahum muzlimun, tiba-tiba manusia itu dalam kegelapan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan permisalan seperti buah. Buah. Kita lihat buah rambutan sebagai contoh. Apakah warna intipati rambutan tersebut? Putih. Apakah warna kulit rambutan? Merah. Ada yang hijau. Jadi warna kulit tak bertepatan dengan warna kandungan isinya. Begitu juga kita lihat apple. Warna dalamnya putih, luarannya adalah merah ataupun hijau. Maka Allah SWT buat permisalan buah. Apakah bentuk buah? Biasanya buah tu bentuk apa? 4 segi, 3 segi, bujur, bulat, pentagon, hexagon. Sudah pasti kita lihat semua buah tidak terkecuali dia itu berbentuk bulat. Sama ada bulat itu bulat yang betul-betul macam bulat atau bulat yang membujur sedikit. Tapi tak ada buah yang berbentuk 4 segi. Ada jumpa buah bentuk 4 segi? Tak ada. Ada jumpa buah berbentuk 3 segi? Tak ada. Sama ada buah itu is a sphere ataupun a cylinder ataupun dia elongated punya sphere, they call it as an ellipse atau sebagai contoh, maknanya yang bujur sedikit. Tapi buah berbentuk sedemikian. Nah, kita lihat apakah bentuk bumi. Adakah bumi itu 4 segi? Tidak. Adakah bumi itu 3 segi? Tidak. Bumi itu berbentuk bulat. Dan dia bukan perfectly sphere. Bumi ini bukan 100% sphere. Dia agak flatten sedikit dekat North Pole dan South Pole. Sedikit saja, lebih kurang dalam 50 km. Tak nampak kesan dah dengan mata kasar. Kalau kita pergi daripada space, kita lihat bumi tersebut, kita nampak perfect sphere. Tapi by right, bila kira betul-betul, kita akan dapati bumi itu dekat equator tu dia ada terkeluar sedikit. Dekat North Pole, South Pole dia ada flatten sedikit. Jadi dia itu bulging out sedikit, about 50 km, 60 km pada equator tersebut. Kenapa? Sebab bumi ini berputar, berpusing. Dan apabila benda itu berpusing, ada sesuatu yang dinamakan sebagai centrifugal force yang menarik benda itu terkeluar. Kita lihat apabila kita pusingkan sesuatu, benda itu tidak jatuh. Kita ada tali. Tali itu jatuh kalau kita pegang. Tapi kalau kita pusing tali tersebut, tali itu akan berpusing, dia tidak akan jatuh. Kenapa? Kerana ada centrifugal force yang tariknya ke sana. Jadi bumi itu berputar. Jadi centrifugal force itu menarik bumi itu di tengah-tengah equatornya terkeluar kat sana. Pasal di equator tu membujur sedikit. Siapa yang berada di equator, dia itu ringan sedikit lah. Tak adalah cakap berat, ringan sangat. Tadi kalau tidak, orang semua tinggal di equator, semua orang nak slim je, nak kurus, tinggal di equator. Oh, saya ringan. Dia ringan sedikit berbanding mereka yang tinggal di equator. Malangnya tak ada orang tinggal di equator. Hanya polar bear saja tinggal di sana. Dan polar bear tak kisah tentang berat badan. Jadi beratnya sedikit. Berapa gram kurang? Kenapa? Sebabnya dia terkeluar kat sana, bumi itu berputar, dia tolak juga weight manusia itu terkeluar sana. Jadi manusia itu ringan sedikit saja, beberapa gram saja kalau dibandingkan mereka berada di atas North Pole atau di South Pole. Nah, tetapi bumi itu bulat, sama seperti buah. Dan Allah SWT buat permisalan bumi ini seperti buah. Orang dahulu rata-rata percaya yang bumi ini bukan bulat. Mereka percaya bumi ini rata, flat. Apabila matahari terbit daripada timur, naik ke atas, tenggelam di barat. Flat. Kemudian dia masuk bawah bumi, kemudian dia naik balik di sebelah
timur, kemudian dia naik atas ke zuhur, kemudian dia tenggelam balik ke barat, kemudian dia gitulah putaran. Jadi bumi ini flat. Itu kebanyakan atau hampir majoriti manusia pada zaman Rasulullah SAW percaya sedemikian. Tapi Al-Quran awal-awal mengatakan bumi ini bulat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak terus menyatakan dalam Al-Quran bumi ini bulat. Kalau orang tanya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan di dalam Al-Quran direct, di dalam Al-Quran bahawasanya bumi ini bulat? Menyangkal segala dakwaan yang dipercayai oleh manusia pada ketika tersebut yang bahawasanya bumi ini flat. Kenapa Allah SWT tak sebut bumi ini bulat secara 100%? Jadi kita faham dan semua orang dapat jelas. Oh, Al-Quran ni sesuatu yang mukjizat. Orang dulu percaya bumi ini flat, tapi Al-Quran terus direct without any doubt mengatakan bumi ini bulat. Kenapa Allah SWT tak cakap sedemikian? Tapi Allah SWT gunakan hints. Allah SWT gunakan kiasan. Allah SWT hinted at it. Allah SWT berikan imbasan-imbasan kepada mereka yang berfikir bahawasanya bumi ini bulat. Allah SWT tak sebut direct bumi ini bulat. Kenapa? Pertama, kita kena tahu Al-Quran ini bukan buku atau kitab sains. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk mendidik manusia berkenaan dengan ilmu sains. Oh, ada asid, ada base, ada DNA, ada sun. Sun ini berapa jauh? Oh, bumi ini berapa besar? Bumi ini berapa bulat? Oh, bagaimana berlakunya gerhana? Oh, bahawasanya bulan itu berjalan di antara bumi dan juga matahari, maka berlakunya gerhana matahari. Oh, begitu dan begini. Itu bukan tujuan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk, hidayah kepada manusia, membantu manusia ini kepada atau membawa manusia ini kepada akidah yang benar dan kehidupan yang lebih harmoni. Itu tujuan Al-Quran. Itu Allah Subhanahu Wa Taala tujukan Al-Quran itu kepada manusia. Panduan, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, tidak ada keraguan baginya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk. Itu tujuan utama Al-Quran. Jadi apa jua kebesaran Allah SWT Allah sebut dalam Al-Quran ini adalah berpaksikan kepada tujuan tersebut, menuju kepada tujuan itu. Tujuan iaitu memberi hidayah kepada manusia, menunjukkan kepada manusia, membuka minda manusia untuk berfikir bahawasanya ada Tuhan yang mencipta segala-galanya dan Tuhan ini tak boleh banyak. Tuhan ini mustahil lebih daripada satu. Tuhan wajib secara logik mestilah ada satu sahaja. Lihat kepada kebesaran ciptaan Tuhan tersebut di alam ini, nescaya akan membawa kamu kepada satu conclusion, iaitu apa? Pasti ada Tuhan dan Tuhan itu adalah satu. Dan Tuhan itu adalah yang menguasai segala-galanya dan tidak ada sesuatu yang dapat menyamai kekuasaannya. Itu tujuan Al-Quran. Al-Quran bukan untuk ilmu sains. Jadi kalau nak kaji Al-Quran, nak keluarkan kajian fakta-fakta baru tentang ilmu sains yang belum dijumpai oleh para saintis ini, nak dijumpa dalam Al-Quran, orang tak akan dapat jumpa. Kerana apa? Kerana Al-Quran bukan ilmu sains. Orang tak boleh nak buat perkiraan. Oh, ada orang datang Al-Quran kata, saya nak buat perkiraan tentang speed of light daripada Al-Quran. Tak boleh, impossible. Itu bukannya tujuan Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sekaligus datangkan Al-Quran, turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk pada manusia dan sekaligus kepada sebagai ilmu sains, ilmu fakta yang meningkatkan ilmu pengetahuan manusia kepada ciptaan alam ini? Kenapa tidak sedemikian? Kenapa Allah SWT khususkan Al-Quran itu kepada kitab hidayah saja? Tak mustahil di sisi Allah SWT untuk turunkan Al-Quran dan mengandungi kedua-dua fakta tersebut atau kedua-dua tujuan ini. Satu untuk hidayah, satu untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan manusia pada alam ini, ilmu sains ini. Tapi Allah tak datangkan tujuan kedua, Allah kekalkan tujuan pertama ini, iaitu petunjuk kepada manusia. Kenapa? Sebabnya, ini tujuan kedua ni. Sebab yang kedua, Allah SWT tak masukkan fakta-fakta ilmu sains dengan jelas dalam Al-Quran, tapi Allah hinted at it. Allah berikan kiasan, gambaran dan sebagainya untuk manusia kaji, kerana sunnatullah kepada manusia untuk mengkaji alam ini, untuk mencari
kebesaran Allah dalam alam ini, untuk dia terus discover perkara-perkara dalam alam ini. Itu yang menjadi satu nikmat bagi manusia sebenarnya. Manusia ini Allah ciptakan akalnya very curious. Ini yang membezakan akal manusia daripada akal binatang. Orang kata, oh binatang tak ada akal. Kalau kita cakap akal dari sudut berfikir, fikir yang lebih tinggi lagi, ya, binatang tak ada. Tapi akal dari sudut bagaimana nak hidup, binatang tu lebih pandai, lebih bijak daripada manusia. Kucing tak perlukan makanan, tak perlu pergi NTUC beli barang dan sebagainya. Lockdown tak lockdown, dia tetap boleh hidup. Manusia bila lockdown, terus tak dipikir, jam terus pergi kedai, pergi NTUC, pergi beli barang berlambak-lambak, panik, takut mati, tak ada makanan. Siapa lagi bijak? Binatang atau manusia? Jadi dari sudut survivability, binatang lebih bijak. Sebab mereka itu dah generasi demi generasi sedemikian. Tapi manusia dah hilang skill dia untuk survive tanpa bantuan luar. Tapi yang membezakan akal manusia daripada akal binatang ialah manusianya kali ini mempunyai kemampuan untuk mengkaji. Dan manusia ada dorongan curiosity untuk mengkaji dan mencari sesuatu yang baru. Melihat sesuatu dan kemudian berfikir, macam mana ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Kalau manusia itu tidak mahu mencari dan memikirkan bagaimana, kenapa, macam mana, yang 5W dengan 1H, the what, the who, the when, the why and the how, kalau manusia tak nak fikirkan 5 soalan ini, maka apakah membezakan orang tersebut daripada binatang? Kalau manusia tidak ada sifat curiosity, nak mengetahui keadaan alam ini bagaimana berlaku, apa beza manusia itu dengan binatang? Binatang juga tidak ada curiosity. Tidak ingin tahu kucing, anjing, mereka tidak mahu tahu bagaimana daun itu boleh gugur daripada pokok, bagaimana rumput itu boleh tumbuh, kenapa rumput tu warna hijau, bagaimana nak mempertingkatkan kehidupan mereka. Binatang tak terfikir itu semua, tapi manusia dia terfikir. Jadi manusia ini akalnya Allah ciptakan boleh berfikir dan didorong daripada curiosity, sifat ingin tahu dalam diri manusia tersebut untuk mengkaji. Maka kalau tidak ada kajian yang dibuat, kalau manusia itu tidak mahu mengkaji, pertama dia akan sama seperti binatang. Dan kedua, bagi mereka yang ingin mencari, tiba-tiba Al-Quran dah berikan, oh macam gini fakta, gini. Where is the fun of discovering? Where is the fun of finding out about things? Dah tak ada. Kehidupan ini akan menjadi semacam bosan untuk manusia. Jadi manusia sentiasa ingin mengkaji. Maka Allah berikan peluang. Ini sunnatullah. Maka Allah berikan peluang kepada manusia. Keluar, cari, kaji. Dan Allah SWT letakkan dalam Quran, dia punya bayangan-bayangan hinting at it. Bukan fakta 100%. Maka kaji. Nescaya kamu, bila kamu kaji, kamu dapat keputusan kamu punya conclusion. Kamu lihat balik Al-Quran, subhanallah, Al-Quran cakap dah betul. Kita baru jumpa. Di sinilah mukjizat Al-Quran. Allah SWT dah hinted ini akan berlaku. Ini yang faktanya. Sekarang kamu kaji, kamu jumpa. Tidakkah sama seperti mana yang aku turunkan dahulu? Maka tidakkah Al-Quran itu benar? Inilah mukjizat ilmi dalam Al-Quran tersebut itu sendiri. Jadi manusia kaji dan lihat Al-Quran. Dan kalau Allah SWT buka hati manusia terhadap Al-Quran tersebut itu, ayat-ayat Al-Quran, Allah buka hati manusia, kerana Allah saja yang boleh buka hati manusia untuk melihat keajaiban ciptaan Allah dalam Al-Quran. Allah SWT yang berikan hikmah kepada siapa Allah SWT kehendaki. Dan apabila Allah berikan hikmah, Allah bukakan hatinya untuk melihat, maka dia akan lihat kebesaran Allah SWT. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Akan terkeluar daripada mulut mereka, Maha suci Allah, Maha agung Allah, Tuhan sebaik-baik pencipta. Ini tujuan Al-Quran. Dan maka bila dah cakap sedemikian, bila dah dapat kebenaran Al-Quran, maka capailah tujuan pertama, tujuan asas Al-Quran, iaitu apa? Berikan hidayah dan panduan kepada manusia. Subhanallah. Jadi Al-Quran ini membawa manusia kepada hidayah,
melalui kajian yang manusia itu jalankan dan lihat kebenarannya dalam Al-Quran. Jadi kita kembali kepada ayat tadi. Allah SWT sebut bahawasanya Allah SWT kupas kulit daripada malam. Allah kupas kulit daripada malam, dan kulit tersebut Allah kata adalah siang. Naslahu minhun nahar, kami kupas siang daripada malam. Maknanya bumi ini adalah seperti malam gelap, kelam, tak nampak, dan yang menutupinya adalah siang. Dan apabila Allah SWT kupas siang, maka nampaklah malamnya. Betul tak? Tapi orang tanya, tidakkah terbalik? Tidakkah maknanya siang itu macam gitu, kita nampak, bila malam datang, malam tutup. Bila malam tutup, maka gelap segala-galanya. Macam seseorang tu jelas terang siang hari, tiba-tiba ditutup dengan selimut ke apa, dengan kain, tiba-tiba gelap. Tidakkah terbalik sebenarnya? Allah kupas malam, maka ada siang. Tapi sekarang Allah SWT sebut sebaliknya. Allah kupas siang, maka malam tu balik asal. Kalau fikir logik, ayat ni tak betul. Tapi kalau dikaji lebih mendalam, subhanallah, ayat ini bertepatan seperti mana hakikat yang berlaku. Kerana kita berfikiran, mungkin kita lihat pada benda yang di hadapan mata kita, yang kita lihat sesuatu yang singkat, maka kita buat permisalan, oh malam dan siang tu seperti seseorang yang ditutup dengan kain, kemudian diangkat kain, kemudian terang. Jadi kain tu adalah kulit, malam tu adalah kulit. Bila angkat kulit tersebut, maka siang tu nampak. Jadi ini pandangan biasa. Tapi kita lihat, subhanallah, saya nak tanya, antara siang dan malam, okey, mana yang lebih asli? Mana yang lebih asal? Kita jangan tanya mana datang dulu, siang atau malam datang dulu. Sebab apa? Siang diikuti oleh malam, malam diikuti oleh siang, maka dia berputar-putar sedemikian. Sebab seperti soalan, mana datang dulu? Telur ayam ke ataupun ibu ayam? Nak cakap telur ayam dulu, telur tu mesti datang daripada ibu ayam. Nak datang ibu ayam tu datang dulu, dia mesti datang daripada telur. Jadi soalan tersebut soalan yang berbentuk circular logic, tasalsul wa tadawur dalam bahasa Arab. Circular logic memang tak ada jawapan yang pasti. Sama juga macam katakan saya bawa bola, ataupun saya draw circle, saya katakan, saya tanya, di manakah permulaan, di manakah penghujung kepada circle tersebut? Tak boleh. Kita boleh choose mana-mana point. Ini mula, ni habis kat sini. Maka dia mula, dia 360 degree, saya habis kat sini. Yes, kita boleh buat kat situ. Tapi boleh juga kat sini. Boleh juga kat sini. Boleh juga kat sini. Mana-mana tempat boleh jadi mula dan akhir. Jadi tidak ada permulaan dan akhir sebenarnya. Jadi circular logic, manakah datang lebih awal, malam atau siang, itu circular logic. Tak boleh kita nak pastikan. Memang kalau nak kaji ciptaan, maknanya bumi ini dengan matahari, kita mungkin akan dapat dengan conclusion. Tetapi itu saya tak nak masuk bahagian tersebutlah. Tapi ada orang tanya, dia kata, tidakkah hari ini dalam Islam bermula dengan malam dan berakhir dengan siang? Kita lihat bulan Ramadan ini bermula dengan tenggelamnya matahari pada akhir Syakban, dan kemudian Ramadan itu bermula dengan malam. Dan hari Ramadan tersebut berakhir dengan tenggelamnya matahari pada hari tersebut. Ramadan berakhir dengan tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan dan masuknya maghrib pada malam Syawal, pertama Syawal. Jadi, tidakkah dalam Islam hari itu bermula dengan malam, berakhir dengan siang? Jadi malam datang dulu, kemudian siang. Ini adalah dari sudut pemilihan manusia, bukan berdasarkan kepada mana-mana fakta, hakikat, facts di alam ini. Manusia memilih untuk mulakan harinya pada waktu malam, so be it. Tak ada siapa yang salahkan. Maka Rasulullah SAW yang mengikut tradisi orang Arab, dan orang Arab mengikut tradisi orang Yahudi, dan orang Yahudi mengikut tradisi orang-orang Babylon sebelum mereka. Dan orang-orang Babylon ini memulakan hari mereka dengan waktu malam, memulakan
bulan mereka dengan awal bulan mereka dengan waktu malam, kerana mereka merupakan orang yang pertama memulakan menentukan masuknya bulan mereka dengan melihat anak bulan, itu orang-orang Babylon. Maka ditiru oleh orang Yahudi, disampaikan kepada orang Arab tiru orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW yang dilahirkan dalam bangsa Arab, mengikut tradisi Arab, maka tidak ada keperluan untuk menukar tradisi ini. Sebab dia convention, dia tidak menyalahi apa-apa syariat, dia tidak menyalahi apa-apa fakta, tidak melakukan satu perbuatan syirik kalau kita biarkan tradisi itu berterusan. Tidak. Mana-mana tradisi orang Arab yang tidak mendatangkan mudarat, yang tidak menjejaskan syariat, yang tidak melanggar akidah, kepercayaan, maka adat orang Arab itu Islam kekalkan. Islam kekal, Islam tak suruh tukar. Contohnya adat orang Arab, iaitu mereka ini suka makan kurma. Jadi Rasulullah SAW bila buka puasa dengan kurma, tak perlu nak ubah. Tak perlu nak ubah. Adakah salah kalau kita makan benda lain? Tak salah. Tapi sebab itu adalah adat. Adat orang Arab, memakai pakaian seperti mana yang saya pakai ini, jubah. Tetapi mereka jarang pakai songkok seperti saya pakai. Mereka suka pakai sama ada sarban, ataupun mereka pakai kain ridak di atas mereka, atau mereka letak ridak kat sini dengan songkok kat sini, songkok yang flat dan sebagainya. Kerana songkok yang tebal macam gini, keras, itu tak boleh dicipta pada zaman dahulu. Ini ciptaan baru, zaman moden. Kan? Adat, adakah Islam tukar? Tak ada. Tapi kalau adat tersebut menyalahi syariat, atau adat itu membawa mudarat, seperti adat orang Arab untuk memakai pakaian, wanita Arab memakai pakaian terbuka aurat sana, terbuka aurat sini, tak cukup kain dan begitu dan begini, membawa mudarat pada wanita tersebut, maka Islam datang ubah adat tersebut. Jadi adat memulakan hari dengan waktu malam, memulakan the day, tempoh hari itu dengan waktu malam, kemudian datang dengan siang. Adat ini tidak diubah oleh Islam. Kerana apa? Kerana ia tidak menyalahi syariat, ia tidak membawa mudarat, ia tidak ada melanggar adab-adab besar, adab-adab yang ada pada diri manusia, tak ada. Hanya convention. Tapi adakah dia itu bertepatan dengan hakikat, facts? No. It's just a convention. Orang nak mulakan harinya pada tengah malam, no problem. Orang nak mulakan harinya pada siang hari, no problem. Orang nak mulakan harinya daripada tengah hari, bukan tengah malam, no problem. Kalau masyarakat tu kata kita mulakan hari daripada tengah hari, no problem. Tak ada masalah. Seperti kalau kita lihat orang-orang astronomers, sebelum ini, mereka nak tukar convention hanya untuk astronomers saja, kerana mereka kerja pada waktu malam, tidur pada waktu siang, kerana kerja mereka tengok langit, bintang dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya mulakan hari tersebut daripada tengah malam, seperti mana yang berlaku di kalangan orang-orang barat, dan juga kalender Gregorian kita mulakan hari pada tengah malam, 12 midnight is the start of a new day. Mereka kata susah, kita mulakan hari kita daripada 12 noon. Jadi untuk orang-orang astronomers, mereka nak ubahkan 12 noon. Suka hati mereka, sebab apa tu memudahkan mereka tu buat fikiran. Jadi tak adalah fikiran mereka tu over 2 days, before 12 midnight and after 12 midnight. Orang-orang barat atau orang-orang zaman sekarang ini, Gregorian calendar, mulakan hari mereka pada 12 midnight. Adakah salah dari sudut Islam? Adakah haram? Tak haram. That's just convention. Jadi permulaan hari dalam Islam daripada malam kemudian siang, this is just a convention. Okay? Tak ada kena-mengena dengan putaran malam dan siang. Kerana malam dan siang tu berputar, dia silih berganti sama sendiri. Tak ada satu yang datang lebih awal lagi. Jadi, baik. Tapi kita lihat di sini, Allah SWT kata, bumi ini, kalau kita, Allah buat pemisalan, bumi seperti buah, bumi ini gelap, kata Allah SWT. Yang menutupinya adalah cahaya. Bila Allah angkat cahaya tersebut, bumi itu jadi gelap. Subhanallah. Cahaya kita datang daripada mana? Muslimin rahmati Allah. Cahaya kita semua tahu datang daripada matahari. Malam itu terjadi bagaimana?
Malam tu terjadi apabila bumi itu berputar dan kita yang menghadap matahari itu berada di belakang bumi, maka matahari itu terhalang cahayanya daripada sampai kita, maka jadi gelap. Siang tersebut menjadi terang. Okey. Kita lihat semuanya, keadaan keliling semua terang. Bila kita lihat langit, langit juga terang, warna biru. Dengan awan dan sebagainya, terang. Semuanya terang. Tapi adakah kita tahu bahawasanya apabila orang pergi kepada bulan, astronauts pergi kepada bulan, didapati langit bulan tersebut, walaupun pada siang hari, maknanya matahari ada nampak dan semuanya terang, permukaan bulan tu terang, tetapi bila tengok atas kat langit, gelap gelita, malah boleh nampak bintang. Kita boleh nampak bintang siang hari kat bumi, tak boleh, impossible. Tapi dekat bulan, pada siang hari boleh nampak bulan, boleh nampak bintang. Orang blotkan matahari tersebut tu, tutup matahari tersebut supaya tak nampak. Dia taruh fingers dia, jadi tak nampak matahari tu belakang fingers dia. Maka dia nampak bintang keadaan keliling semua. Bintang boleh dilihat pada siang hari. Kenapa? Kerana semuanya adalah gelap. Bukan langit warna biru, hijau atau warna lain, tidak. Hitam, belegam. Itu bulan. Subhanallah. Matahari ada tapi gelap. Ini orang jumpa di bulan. Maka persoalannya, kenapa di bumi pada siang hari langitnya biru? Kenapa di bulan siang hari langitnya hitam sehingga nampak bulan? Sehingga nampak bintang-bintang. Waktu malam di bulan nampak bintang, waktu siang di bulan nampak juga bintang dan nampak matahari sekali. Apa perbezaan dia? Kenapa jadi sedemikian? Sebabnya ialah di bulan tidak ada atmosfera, tidak ada udara, tidak ada gas yang menutupi bulan tersebut. Di bumi ada atmosfer. Tebal atmosfer, taklah tebal sangat, lebih kurang dalam 10 km, 11 km je. Tak tebal sangat. Kalau kita lihat Singapura ini, daripada Changi kepada Tuas, itu nak dekat 46 km, maka itu lebih panjang daripada atas ke bawah. 10 km saja udara tersebut, atmosfer. Tapi bila dikatakan 10 km ini, udara tersebut ini, Allah ciptakan bumi ini ada udara, maka bila pada siang hari, cahaya daripada matahari tersebut itu dispersed, absorbed, reflected daripada molekul udara di atas bumi tersebut, maka cahaya itu berpecah, dia macam prism pecah. Cahaya itu terdiri daripada 7 warna, maka yang sampai kepada mata kita adalah warna biru, maka kita lihat langit itu warna biru. Jadi langit itu menjadi terang. Maka biru itu menjadi satu warna yang menyejukkan kita. Manusia secara semula jadi, bila lihat warna biru, is a cool colour. Kenapa? Sebab biasa nampak biru kat udara. Bila tengok laut, juga warna biru. Tapi air laut bukan warna biru. Kita angkat air, kita tengok, this transparent water. Mana biru dia? Biru dia kerana reflected daripada biru di langit. Jadi semuanya biru, cool, semua terang. Biru tu becomes a bright colour. Tetapi apabila bumi tu berputar, cahaya matahari tu mula hilang. Apa jadi kepada cahaya matahari yang bersepar, distributed dekat atmosfer bumi ini? Tiba-tiba dia tu hilang. Tiba-tiba tu hilang. Dan tiba-tiba kita lihat semuanya adalah gelap. Dan Allah SWT berfirman dalam ayat 37 ini, wa ayatul lahumul lail, tanda kebesaran kepada mereka itu waktu malam, kami kupas, kami kopek, we peel off the day, and that day is the light scattered at the atmosphere. Allah tarik cahaya-cahaya tersebut
maka balik kepada asalnya seperti mana di bulan balik kepada asal tak ada cahaya yang bersepah, maka semuanya menjadi gelap. Fa idzahum muzlimun, maka mereka semua tiba-tiba dalam kegelapan. Subhanallah. Jadi bila Allah SWT terangkan dalam ayat ini, Allah misalkan bumi itu seperti buah, dan buah itu adalah bulat, dan bumi yang dia adalah bulat. Dan Allah SWT buat pemisalan kulit buah itu adalah cahaya, dan Allah jadikan bumi ini kulitnya adalah atmosfer, dan atmosfer ini yang memberikan cahaya sinar kepada manusia siang hari sehingga lihat ke atas semuanya adalah bercahaya terik warna biru. Dan apabila Allah SWT angkat cahaya tersebut, maknanya Allah kopik cahaya tersebut daripada bumi, tiba-tiba bumi itu terus jadi gelap, langit terus jadi kelam, seperti mana orang pergi bulan yang lihat langit itu adalah hitam berlegam. Sebab tidak ada cahaya yang berserakan di atmosfera bumi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah SWT sebaik-baik pencipta. Dan kita lihat kebenaran Allah SWT dalam Quran ni, sadaqallahul azim. Maha benar Allah SWT yang maha agung. Itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedikit sebanyak yang saya boleh kupaskan daripada maksud yang terkandung pada ayat yang ke-37 surah Yasin ini. Semoga ia menjadi satu panduan kepada kita untuk kita mengkaji lebih mendalam Al-Quran. Semoga ia dapat menyemarakkan lagi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendorong kita untuk kita lebih kuat beribadat dalam bulan suci Ramadan ini. Dan semoga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ini, dan semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang daripada Ramadan-Ramadan yang lepas. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.